kita live. Kau tengok lah kalau sekarang ni tengah live dekat aku punya profile. Ya, aku nak check aku punya profile lah. Dekat aku punya rasanya. Aku punya je. Betul. Kena share. Faham. Kau kena share. Okay. Nampak. Alright. Okay, hello, saya Amirul Mokhtar, CMO Madi Spesh bersama Zulfazli aka Pali aka Twitter famous sekarang ni sebab baru-baru ni Yuna retweet lah. Itu kebetulan je tu. Cuba kau cerita sikit apa kau buat sampai Yuna retweet. Yuna retweet lah. Aku pun tak pasti. Tapi tweet tu sebenarnya aku ceritakan sebenarnya tentang recession lepas recession iaitu kemesetan ekonomi yang aku tahulah dan aku baca benda tu kat Bloomberg dan aku nak tahu apa yang expected daripada yang nak berlaku sebab kita industri banyak yang nak buka kan. So tapi dalam masa industri nak buka ni dah ramai yang kena buang kerja. Instead of bulan April dengan bulan Mei pun kita tak tahu bulan April dengan bulan Mei ni berapa ramai kena buang. Jadi aku nak tahu apa jangka panjang sebenarnya yang nak berlaku. So aku dapat pula baca kat Bloomberg tu cakap kita nak masuk ke kemesetan ekonomi kan. So kalau kemesetan ekonomi aku tahulah apa benda yang nak kena buat. So aku give share tu dekat Twitter and then suddenly benda tu blow up pergi jauh lepas tu pergi blow up jauh lepas tu tahu-tahu suddenly hari ke-3 ke hari ke-2 hari ke-3 ke aku confirm hari ke-3 Yuna repeat petang dia repeat aku punya tu and then dia recognize and then dia bukan setakat recognize and then dia follow juga. Itu yang lagi aku tak sangka tu. Dahsyat. So okay, so ya, apa? Terima kasih Miro sebab invite dalam live hari ni. Aku tak invite, kau co-host lah. Apa invite ni? Okay. So just nak cerita sikit lah. So ni first episode. So kita akan buat lagi banyak episode ni insyaAllah. Tiap-tiap minggu. Mungkin nanti kita akan invite lagi orang join kita punya sembang-sembang ni. And so topik hari ni aku nak discuss macam okay, kau baru masuk join team Madi Spesh kan, sebagai marketing. So hari ni aku nak discuss macam okay, kita time PKP COVID situation ni. So first of all, business memang ada struggle time PKP. Yang ni bukan bisnes saja, macam pekerja orang cari duit. So tengah struggle kan. Macam so aku nak dengar lah kau punya perspektif. Macam kau join kan? Baru berapa lama dah kau join? Minggu ke? Minggu kedua. Minggu kedua kan? Tu pun time PKP. So cuba cerita sikit apa kau punya setakat ni lah impression ataupun in terms of in general lah PKP ni tengah cari kerja ke apa cuba share sikit. Untuk pandangan aku untuk PKP ni sebenarnya memang start dia pada waktu mula-mula tu dia tak terasa sangat sebenarnya masa mula-mula tu. Tapi ada certain industri yang memang offline, contohnya kedai makan, buat cuci kereta dan sebagainya yang related dengan offline. So diorang yang paling awal sebenarnya yang start affected. So diorang bila start dia PM kita announce bulan 3, 18 hari bulan, aku ingat lagi. Kita dah kena start PKP di mana pentah berkurung. So diorang adalah industri yang paling sakit lah. Diorang yang kena close down dan dalam tempoh tu
Aku ada kenalan yang buat bisnes cuci seat kereta. Dia terpaksa close down bisnes dia. Sebab dia tak mampu nak tanggung, dia tak mampu nak tanggung Ya, expenses. ya, aku tengok ni kedai makan lah banyak. Kedai makan banyak. Memang totally tutup lah. Ya betul. Kedai makan pula, dia daripada sebelum PKP, dia tutup sebabkan COVID tu. Lepas tu lah sekarang ni dah PKPB pun, diorang kebanyakan tak boleh nak buka sebab kita kena tahu ramai pekerja ramai pekerja kedai makan ni, especially kedai tom yum dan sebagainya, diorang bukannya ramai lokal, diorang ramai foreigner. So bila foreigner dah tersangkut bila balik dekat negara diorang dah tersangkut, so macam mana dia nak buka, unless kedai tu adalah kedai lokal lah yang memang pekerja dia pekerja lokal dan ataupun pekerja dia tak balik pergi negara dia orang. So tak affected so dia orang boleh buka lagi dia orang cuma affected time hari tu je lah. So bila sekarang Ya, bila nak buka balik, dia orang boleh nak buka balik. ya. Itu lah Kalau perspektif aku. kita tengok kan kedai-kedai macam ni kan, kita fikir macam orang takkanlah tak boleh nak buka ke apa kan. Memang betul ada macam-macam kemudahan, ada orang boleh buat online, tapi ya aku ni lah, aku sembang-sembang dengan siapa yang buat ya, especially kedai makan, ada orang dia orang tak mampu nak bayar ni sebenarnya, nak operate tu ada cost kan. Ya So betul. even dia orang nak operate secara online ke, nak buat delivery pun tak lepas tau. Betul, aku setuju. So kita mungkin kita fikir macam kenapa tak jual online je kan. Tapi bila kedai ni dia orang ada cost nak bayar tukang masak dia kan. So tu another side lah yang pekerja kan. So dari side pekerja, apa yang kau ni? Daripada side pekerja bagi aku dia ada dua satu memang hilang income pula, sama ada memang hilang terus sebab kena buang sebab company tutup, ataupun dia hilang sebab unpaid, gaji tak dibayar. Itu pun satu hilang income juga, ataupun dia kena potong gaji. Ini pun sama juga hilang income. So golongan ni tiga-tiga affected. So bila tiga-tiga golongan ni affected, jadi maknanya masa tu kuasa spending terpaksa berkurang sebab ramai yang tak mampu nak berbelanja. Jadi diorang sebenarnya berjimat. Tapi kita kena tahu golongan ni memang ada yang golongan yang affected. So kebanyakan golongan yang affected ni adalah golongan yang dia dekat industri yang berkaitan dengan pelancongan, hotel dan sebagainya. Tapi siapa yang kerja dengan bank, kerja dengan JLC, company-company besar lah, dia tak affected pun. Sedangkan dia tak affected. Dan kalau sekarang ni kan tengah moratorium kan, 6 bulan ni kan, diorang adalah orang yang paling mewah sekali sebenarnya dekat Malaysia ni. Sebab diorang banyak duit time ni. Sebab tu Malaysia still lagi boleh increase dalam pembelian online sebab golongan-golongan ni lah yang kali dibeli dekat online tu. Macam kau join our team macam baru je. So sudah 2 minggu kan. So macam kau sebelum tu masa kan sebelum PKP, maksudnya time COVID tu, and then during PKP tu kau boleh cerita sikit kau buat apa, and then kau sendiri personally macam mana kau nak ni? Okay. Masa PKP tu aku ada lepas aku berhenti dengan kerja dengan company vending machine aku duduk kerja sebab aku nak tolong family aku. So dan dalam masa tolong family aku tu aku ada buat aku ada tolong kawan aku buat untuk sale dia punya company. Jadi itu adalah duit income aku lah. Tapi disebabkan COVID tu, bisnes dia tak dapat nak running dan dia terpaksa close down. So itu berbalik pada bisnes yang aku cerita dia, bisnes yang cuci kereta tu lah. So dia terpaksa close down dan aku hilang income lah time tu. Tapi apa yang aku buat bila aku hilang income, memang personally aku memang apa orang kata, dia memang agak terkejut lah sebab aku ni kan. So aku pun fikir logik juga, time-time macam ni aku apa orang kata, time-time macam ni tu susah nak dapat kerja ke apa kan, sebab time tu adalah time di mana
tiba-tiba tak dapat operation, siapa yang nak ambil orang? Kalau nak ambil orang pun mesti ada nak interview apa semua lepas dah boleh PKP kan time tu. Masa tu baru-baru lagi PKP kan. Memang semua kena close down. Macam mana dia orang nak interview ke apa? Jadi apa yang aku buat adalah aku take segala benefit yang telah kerajaan berikan. Salah satu dia adalah aku relocate balik perbelanjaan aku apa semua, and then apa yang aku buat adalah aku belajar, aku dah tekad time tu aku nak upgrade skill aku. Jadi apa yang aku buat sepanjang PKP adalah yang paling terbaik adalah aku banyak muhasabah diri dan aku banyak upgrade diri dengan belajar skill-skill secara online yang aku rasa important. Walaupun aku tak dapat kerja dia akan datang, tapi aku masih boleh orang kata apa, aku masih boleh gunakan skill tu yang memang aku tahu skill ni akan jadi demand dan diperlukan di masa akan datang. Ya, aku dah nampak macam kalau kat Instagram kan, aku banyak share apa kau ambil course kan, online course. Ya, betul. Gila, dahsyat juga, semangat gila. Tapi aku pun masa tu ada dapat banyak lah semua yang yang share macam valuable content, semua dia orang start buat free online course offer kan pasal business aku. So aku pun ada follow lah. Sampai sekarang lagi banyak lagi, tak habis lagi. Dia punya coursework dia tu sebab yang aku join tu yang aku join tu dia ni dia ada buka beberapa ni lah dia punya course dia tu. Lepas tu yang lain tu unlock. Kena habiskan. Lepas tu kena tunggu seminggu kot baru dibuka balik. Dia buka yang next. So sampai sekarang ada lagi lah, tak habis lagi. Dia masih lagi unlock lagi. Macam best gila. Walaupun benda-benda tu ada certain yang macam videos, diorang dah memang pernah share pun sebelum ni. Tapi diorang compile kan jadi satu macam online senang lah nak follow kan. Lepas tu memang time PKP, awal PKP tu fikir macam nak buat apa kan. Memang first of all pasal business, nak grow business kan. Lepas tu ada benda yang certain macam tak boleh nak dapat customer lagi kan at this point kan. Semua orang tengah simpan duit. Lepas tu so aku macam okay, why not lah ambil ni kan, fokus time ni lah kita nak start fokus. Sebelum ni tak ada masa kan. Sebelum ni lepas tu masuk office lagi. So now duduk kat rumah, so commute semua tu, commute 2-3 jam tu dah tak ada, tu dah extra time kan. Lepas tu dari segi productivity macam boleh rehat, kita penat kita rehat sambung, kita penat kita rehat sambung. Aku rasa tu one of hikmah dia lah because of PKP ni kan, COVID ni kan. So okay, tadi sambung balik lah kau cerita kau buat online course semua tu kan. Lepas tu during that time aku punya side pula aku tengah grow the team. Walaupun time this situation kan, tapi aku nampak macam okay, this time lah actually is the opportunity, because even kalau kita take away this COVID kan, let's say lah COVID ni never happen kan, memang at this point memang the right timing untuk for me to grow my team. So memang takkanlah nak hold kan, just because COVID ni, PKP ni nak hold kan benda ni, sebab dah memang dah plan dah nak grow. So okay lah, continue je lah kan cari. So I look for marketing executive untuk tolong execute kerja-kerja marketing lah. So time tu start promote, and then kebetulan that time pun macam tengah sembang-sembang dengan kau kan. Sembang pasal apa aku tak ingat lah, kau tanya apa ke. Aku tak ingat agak. Masa kau cakap kau ada nampak ni lah, kau dah ada nampak macam iklan advertise ni lah, vacancy kan.
Ya betul, aku nampak iklan tu. Lepas tu aku tanyalah dekat kau sama ada benda tu available ke tak. Dan aku tanyalah apa yang kau cari dekat apa yang kau cari dekat candidate kau dan kau describe benda tu kan. So end up bila lepas tu lepas kita discuss malam tu, esoknya ke 2 harinya kau tanya lagi pasal kau tanya dekat aku pasal hyperlocal. So bila kau Aku tanya tanya pendapat kau hyperlocal so, kan, pasal what do you think kan. kau tanya pendapat aku. Jadi bila kau tanya pendapat aku pun jawab lah apa yang aku tahu pasal hyperlocal dan apa benda yang bagusnya tentang hyperlocal ni. Lepas tu esoknya lagi kau cakap dengan aku pasal kalau aku boleh start tu agak-agak bila kan. Kalau Isnin depan boleh ke? Aku cakap boleh sebab memang aku tengah tak ada buat apa-apa pun kan. And then tak lama lepas tu kau cakap aku dapat masuk dan aku terkejut lah benda tu kan sebab time-time macam ni bagi aku time tu rezeki Ramadan aku lah sebab masa tu aku memang ada doa juga sebab aku perlukan sama ni, aku malas nak menyusahkan family aku lah kan. So itu antara doa aku yang termakbul lah time Ramadan tu boleh cakapkan lah untuk dapat apa orang kata dapat kerja dan lagi dapat kerja bahawa under kau punya supervision pula untuk aku banyak lagi belajar lagi-lagi aku baru lagi untuk online course dengan apa untuk dalam digital marketing. So bagi aku is a valuable experience lah yang aku akan dapat dalam perjalanan ni kan. So dalam seminggu first aku masuk seminggu sebelum raya kan. So seminggu sebelum raya tu dia sebenarnya agak terkejut sebab masa tu kan tak boleh nak masuk office lagi. So dia ada benda yang kau terkejut bila benda tu masih baru untuk kau. Lepas tu kau pula apa lagi dengan company tu first day tiba-tiba dah kena work from home. Tapi aku kena terima lah benda tu sebab aku kena terima benda tu, it's a feature. Sebab kalau tengok company Google, tengok Twitter, diorang semua pun start work from home. Instead of banyak company yang aku tengok dekat LinkedIn, diorang hiring yang memang expert dalam bidang-bidang digital dengan bidang-bidang engineering macam data science sampai semua memang work from home punya ni. Tapi aku tak tahulah cara dia macam mana kan. Tapi cara dia macam mana untuk diorang manage kan. Tapi Mak Dispatch or Deliver memang dia ada cara dia tersendiri untuk manage macam mana work from home tu. Ya, benda macam work from home ni tak adalah macam sebelum ni kita orang ada sikit-sikit lah macam allow flexibility untuk work from home semua tu kan. So, ada juga lah the reason even sebelum COVID ni ada that practice. Cuma dari segi nak manage tu we still learning jugalah macam mana nak manage, macam mana nak be more productive semua tu. Betul. So tak adalah macam dah perfect. Ada jugalah baca macam Gojek punya SOP macam mana dia orang siapa-siapa yang share pasal work from home ni dia orang punya best practice. Memang baca benda-benda tu jugalah sebab yalah kita actually itulah thanks to COVID ni juga benda tu dah accelerate kan. Because even myself personally benda work from home ni aku dah lama dah tadi pasal ni kan. Sebab yalah aku personally pun lagi prefer sebab kadang-kadang kita ada macam bukannya kita boleh kerja right on time kan, kadang-kadang macam kena pergi bank lah, kena pergi apa kan. Okay, faham. So yalah I think it's time lah kita go look into this and not just startup je tech companies kan. Even corporate companies sebab kadang kau tengok macam quite waste of time kalau kita masuk office lah. Kita rasa lagi produktif tapi sebenarnya tak produktif pun. Kan? Betul. Aku cerita lah aku punya macam proses hiring tu tau. Proses nak hire tu. Actually masa tu
just advertise kan, nak cari digital marketer, somebody yang bukan digital marketing sahaja, tapi somebody yang generalist yang boleh buat macam-macam in terms of marketing, sebab we are at that phase that we are not ready to specialize yet kan. So itulah time nak grow. Sebab masa tu aku pun tengah handle sales team, customer service. Lepas tu marketing pun aku still buat execution. Ada banyak jugalah execution aku buat. So dia jadi macam susah sikit lah. Nak kena balance planning, managing and then kena execute juga. So tu yang cari. Okay, it's time to grow, nak execute, to buat execution stuff kan. So aku cari ada sebelum aku tanya kau tu, sebelum kita sembang kan pasal ni kan, offer semua tu, ada jugalah go through some interviews. Ada seorang dua orang yang nak ambil by that time, tapi ada some problem sebab dia dengan previous employer dia ataupun dia punya current employer dia. Aku rasa kadang-kadang macam orang tak tahulah, mungkin guna sebagai leverage ke apa. Dia cakap dia dapat offer dari company ni, dia hantar balik dekat company lain kan. So maybe something like that. And then yang lain pun, so dia just nak share in terms of interview, cari kerja, perspektif employer lah, perspektif aku. Sebab aku dah go through both side. Aku pernah pergi cari kerja, interview, and now aku on the side of aku pula yang hiring. Aku pula yang go through resume semua tu, interview. And so masa tu adalah go through, ada yang okay, ada yang tak okay. Certain things macam susah, dia punya resume dia, cara kau apply untuk marketing. So kau punya resume tu kenalah marketing kan. Doesn't matter you don't have experience. Aku tak kisah sangat pun macam experience tu. It doesn't have to be marketing experience. Tapi kalau kau apply marketing punya position, kau baca dia punya description betul-betul, and then kau punya application, kau punya resume tu be relevant for that description lah, that job role. Kalau kau rasa tak boleh buat, tak payahlah kan. Tak payah waste your time ke apa, ataupun put a little bit more effort instead. Benda ni aku pernah share masa kita buat live hari tu, kat tips-tips orang nak betul. Ni lah nak masuk, nak go into, especially nak go into marketing kan. Aku think mostly company, orang dari company corporate, taklah corporate tapi like big company, MNC, ada yang from corporate. So diorang masuk macam apply for startup punya company. So dia punya experience tu macam gempak lah. Tengok, kalau kau tengok resume dia, gempak lah kan. So okay lah, call for interview. Tapi bila interview, macam aku tanya soalan spesifik based on job description tu. Diorang memang ada access benda job description tu, memang diorang nampak. Responsibility semua tu kan, memang promote, kita orang promote ni kan. Tiap ada details lagi kena buat apa kan. And then kau apply benda tu. And then aku pun ambil lah interview, invite for interview, because dia punya, based on dia punya application, dia punya resume quite promising. So adalah few yang macam ni from big companies. And then interview lah. So interview, tanya questions specifically on description tu, dia punya job responsibilities yang aku nak. And then dia tak boleh nak jawab. Macam dia punya achievement dia tak ada sangat lah. So yang aku nampak macam corporate companies ni, so dia just jumping sebab nak increase dia punya salary lah. So dia minta expectation salary tinggi because dia from big company tau. Tapi big company dia punya kerja lain. Dia, sebab aku pernah ada experience interview ni position lain, like a designer punya position. So dia pun dari company yang besar, something yang media related punya company kan.
So tapi dia manager level. At that company dia manager level. So aku expect macam manager level kan. Dia punya expectation of salary pun tinggi. Tapi when it comes to startup punya needs, we need somebody yang boleh execute. So tanya dia apa yang dia boleh buat semua tu in terms of dia punya skills, macam tak banyak. Orang yang some people yang tak banyak experience pun boleh buat lagi banyak compare to dia, sebab dia at that company dia manager je. Dia tak banyak buat execution pun. Tapi gaji dia besar as a manager sahaja untuk manage orang. So okay, faham. So benda-benda macam tu lah kan. So if you nak apply untuk job tu, tengok betul-betul dia punya description. So I came across banyak lah benda-benda macam tu kan. Macam dia punya resume dia gempak. Tu yang okay, aku nampak macam masa tu kita tengah sembang. Kita tengah sembang-sembang, kau pula tanya, kebetulan kau tanya pasal tu kan, vacancy tu. Aku tak sure, kau tanya untuk kau ke kau tanya untuk kawan kau? Tak ingat lah. Mula-mula tu aku tanya untuk kawan aku. Mula-mula aku tanya untuk kawan aku. Lepas tu bila kau cakap description tu, aku tahu kawan aku tak boleh buat benda tu sebab dia marketing on bukan ke benda yang macam tu lah, sebab dia punya past experience pun bukan ke yang macam tu. Jadi aku pun masa tu memang tengah mencari juga untuk aku up career aku, sebab aku memang ada target dalam career aku, apa yang aku nak, apa yang aku into, apa yang aku nak jadi dalam career aku kan. Jadi aku tanya kau sama ada vacancy tu available ke tak, dan orang yang macam jenis macam mana yang kau cari. Jadi kau bagi tahu aku apa yang jenis, apa type of, apa kau perlukan orang yang pengalaman sikit, dan kau perlukan orang yang tahu juga sedikit tentang SEO. Tapi yang aku perasan kau cari orang yang boleh execute untuk buat content lah time tu. Yang aku perasan kau masih tekankan sikit dan faham tentang konsep startup. Jadi aku nampak bila aku baca description tu apa semua, aku rasa aku boleh buat. And then aku rasa benda ni adalah satu career aku lah, sebab aku nak go to the career yang aku nak, aku mesti kena start daripada bawah. Jadi aku tanya kau sama ada available ke tak untuk ni kan. So aku anggap kalau tak available, kalau benda tu bukan untuk aku anggap benda tu bukan rezeki lah kan. Jadi bila kau cakap benda tu available and then kau nak discuss dulu apa semua, and then kau ada tanya few questions yang related dengan job scope tu dan aku menjawab, and then itulah, itu yang aku dapat. Yang masa tu aku nampak kau ada banyak buat course digital marketing course semua tu. Macam ada aku fikir kalau ni tanya offer Pali ni dia nak ke tak kan. Mula-mula aku ingat macam kau nak buat, kau ada kerja lain kan, sebab yelah kita punya previously kita jumpa pun, kita sembang-sembang pun banyak kan kau buat. Lepas tu okay lah, lepas tu kau tanya macam tu pula. Tu yang maksud aku pun macam, aku dah tahu apa yang kau boleh buat. So, kita dah kenal lama dah kan. Kau pun rajin dalam startup scene ni, and then kau pun banyak copywriting, bukan copywriting lah, content. Banyak sharing content dekat Facebook, IG pun ada kan. So aku dah nampak dah kau boleh buat semua ni. And then in terms of kau punya knowledge dalam startup semua ni pun macam quite good lah benda ni. Kau punya attitude lah, especially macam specific skill ni aku tak adalah macam tengok sangat. Aku masa tu memang aku cari yang content, yang boleh writing, sebab bagi aku benda tu takes time. Sebab sebelum ni banyak aku yang buat, aku yang execute sendiri. So lagi satu macam aku more to English sebenarnya, macam sebab dulu aku duduk US. Aku duduk US, aku sekolah kat Malaysia pun sampai dah jam 4 je sebenarnya. So aku punya BM macam yalah, faham-faham lah. So aku nampak macam okay, customer
customer pun, target market pun banyak Melayu, BM kan, BM punya ni. So okay, aku dah tahu dah aku boleh ni, just nak kena grooming in terms of kau punya marketing knowledge lah kan, digital marketing knowledge semua tu. So yang tu aku tak ada masalah sebab aku ada pernah ada macam staff sebelum ni macam okay, aku orang marketing kot tapi dia tak pernah pun nak minta advice ke kan. Orang lain dok tanya aku nak tak adalah macam nak berguru lah macam-macam kan, sampai tak sempat nak layan dia orang pun kan. Tapi ni macam staff sendiri macam tak take that opportunity. Macam macam kau lain, kau kau macam memang nak grow sebab kau tak kerja pun, kau tak kerja pun macam kau sendiri self motivated untuk ambil online course semua tu. Macam aku tak pernah nampak macam orang lain macam tu tau. Mungkin ada lah, tapi mungkin yang lain tu ambil online course ni sebab nak grooming dia punya skills. Maybe dia provide agency ke, dia ada agency ataupun dia freelancer ke apa. Usually freelancers lah yang buat benda macam tu. Kau ada plan nak freelance ke masa tu? Masa tu aku tak ada plan nak freelance. Aku plan dua benda je. Untuk grooming skill aku ataupun lepas tu skill tu mungkin boleh buat untuk kerja, tak kisah apa-apa ataupun untuk buat bisnes sendiri lah. Sebab bisnes sendiri pun confirm penting skill digital marketing tu sebab online sales. Tapi tak sangka pula dalam masa yang aku target antara dua tu yang datang dulu adalah kerja. So bagi aku tu tu social media presence tau. Tu yang masa proses aku cari ni lah, hiring ni. Macam diorang ni semua position marketing tau, apply position marketing, tapi adalah seorang dua yang bagi dia punya social media profile. Tapi bila aku tengok tak ada apa pun. Macam tak aktif pun Instagram sebab tapi description tu, job description tu cakap social media kan, kau kena handle social media semua tu. Tapi only a few applicants je yang actually letak dia punya social media, tapi tak ada pun yang aktif. So tu one of plus point. Aku tahu pasal kau sebab kau punya social media presence. So tu advice lah untuk siapa yang nak masuk marketing ni, nak kerja dalam bidang marketing ni, if the yang position that you apply tu involves social media ke apa ke, writing ke apa, use your social media profile tu sebagai your portfolio lah. Sebab employer memang tengok. Tengok bukannya nak tengok nak background check ke apa kan. Aku sebenarnya tak sangka employer akan check social media. Jujur ni aku cakap buka gitu. Aku tak sangka employer zaman sekarang ni macam kau lah. Aku punya interview question pun aku akan tanya dia familiar tak dengan social media semua tu. Tapi actually kalau dia dah tunjuk awal-awal dia punya social media profile semua tu, dah bagi tahu dalam, senang je kau letak dalam resume, kau letak kau punya Insta. Kau letak kau punya Facebook, LinkedIn ke apa kan. Macam orang tahu LinkedIn tu okay untuk cari kerja, LinkedIn. Tapi pergi LinkedIn dia tengok kosong. Tak ada content kan. Betul. Macam, tapi kau cari kerja ni. Kau cari kerja position marketing. So bagi aku kat situ lah macam even time COVID ni kan, COVID situation ni pun macam kau pun boleh dapat job. Itulah. Bukannya sebab aku kenal kau kawan ke apa, sebab aku tahu apa yang kau boleh buat tu is something yang aku nak for aku punya subordinate, aku punya staff. So dia jadi senang. And then the fact that kita dah kenal each other tu plus lah. Itu plus so jadinya tu added lah kan. Tapi aku tak tengok benda tu pun.
Macam aku tengok okay, dah memang proven apa yang kau boleh buat. Mungkin dari segi achievement tu kau tak pernah achieve something yang specific to company related kan. Tapi Betul. kau boleh buktikan dengan benda lain. So itulah konsep portfolio. Macam designer, developer ke apa, diorang senang sebab portfolio diorang okay nah ni apa yang dia boleh buat. Tapi benda-benda macam marketing, sales, marketing and sales pun kena ada portfolio sebenarnya, bukannya resume sahaja. Tapi tu lah macam mana portfolio untuk diorang tu sebenarnya. Tu lah kau sebagai orang tu, sebagai employer kan, yang lagi ni apa portfolio mana kena buat sebenarnya. Dia senang je. Macam okay, kenapa company tu cari pekerja? Kenapa company tu cari orang? Means they need help something tau. Faham? Mana ada company yang cari orang semata-mata nak orang je. Mesti ada some kind of problem kan. Problem macam nak cari orang untuk solve that problem ataupun contribute to the company. So Betul. based on dia punya job scope tu, apa yang diorang nak as a employer, apa yang employer nak, kau tengoklah apa dia nak, tengok betul-betul apa yang dia nak tu. Job description tu kau dah tahu dah. Dia especially marketing. Okay, aku bagi contoh marketing lah sebab ni memang aku orang marketing kan. Dari segi marketing, okay, dia cakap dia nak orang SEO, dia nak orang boleh buat Facebook ads, dia nak orang boleh handle social media, basically semua lah. Macam kau tengok benda tu, then kau tengok apa masalah dia. Sebenarnya orang tu dia nak somebody yang boleh help grow dia punya business dari segi digital marketing. Walaupun dia cakap okay, dia minta SEO, kau tak payah tahu pasal SEO pun. Mungkin kau strong dekat Facebook ads. Macam aku dulu strong dekat Facebook ads. Tahu. Aku strong dekat social media. Tapi bila aku interview, aku cakap aku tahulah pasal SEO sebab aku dah study awal-awal. Aku tengok dia nak SEO. Lepas tu aku study lah pasal SEO. Okay, apa pasal SEO semua tu, SEO ni apa. Aku study semua. Jadi aku tahu. Walaupun aku tak ada experience. Aku tak ada experience sebelum tu. Kerja dengan company buat SEO ke apa kan. So, tapi dari segi portfolio, kau tunjuklah something yang kau ada buat. Can be personal lah. Sekarang tak susah. Kau ada Facebook kan, kau ada Instagram kan. Instagram kau boleh buat design. Kau buat posting, kau buat copywriting. Tu dah kau punya portfolio dah tu. At least benda tu justify ataupun buktikan yang proof lah. Dia proof that you can do the work. Cakap okay, sebab mungkinlah company tu dia tak tahu apa dia nak. So dia cari dia cakap lah dia perlukan orang boleh buat SEO, boleh buat Facebook ads, boleh buat IG ads, boleh buat macam-macam lah basically. Digital marketing. Dia tak tahu pun apa dia nak. So dia need somebody yang boleh grow. So walaupun kau tak tahu SEO lah, let's say kau expert in Facebook ads. Macam mana kau boleh jadi expert in Facebook ads sebab mungkin kau pernah tolong kau business kawan kau ke, business family ke apa kan. So kat situ kau dah ada develop sikit lah skill. So benda tu adalah kau punya portfolio. Kau documentkan benda tu. Kau documentkan benda tu, tak kisahlah cara macam mana. Mungkin kau ada buat Facebook page untuk business tu ke apa. So letaklah dalam resume. Letaklah dalam resume anything. Macam kau aku ada suruh kan kau ni kan bagi link ni kan kau punya content yang kau buat kat Twitter, kau buat kat Facebook, Insta semua tu. Ya. Sebab benda tu membantu tau. So kalau campur dengan yang baru-baru ni lagi membantu lah kan. So yalah dah ada apa dia panggil industry specific punya skill ataupun portfolio kan. So tu yang silap orang ni, macam no excuse lah. Walaupun time COVID ni, time PKP lah, kau dapat job lah kan. Kau dapat naikkan kau punya income. Ya betul. In this tough time kan. Aku pula sebagai
somebody growing a startup, aku dah dapat pekerja yang untuk tolong aku grow lagi business. So bagi aku benda-benda macam ni macam no excuse tau. Memanglah faham lah ada certain yang tough, certain situation memang kita tak boleh nak buat apa. Tapi juga tengok sekarang ni macam-macam ada opportunity ada kan. Macam orang buat YouTube video lah, tiba-tiba subscriber naik banyak kan. Game streaming ramai time ni. Gaming kan, game streaming. Macam aku bukan gamer pun. Tapi bila lalu je kat Facebook aku, kat timeline aku, mesti aku layan. Layan dah 30 minit duk layan tengok game. So kena pandai lah kan cari income. Betul. Aku setuju lah dengan kau sebab tu aku rasa benda ni kau pernah cakap dengan aku tak ingat kita pernah masa kita jumpa dekat apa Bukit Bintang ke ataupun dekat ICT ke yang masa aku nak minta pertolongan aku nak minta ajar kau sikit tentang apa benda yang kau faham tentang apa benda yang kau tahu pasal digital marketing. Aku rasa kau ada pesan. Masa tu kan, masa kat Shah Alam tu kan? Ya, Shah Alam lah ICT tu. ICT kan? Aku rasa kau ada pesan benda ni dengan aku. Sebab ya, dia ni kan. Sebab tu bila benda tu, bila kau pernah nasihatkan aku ke apa dan aku rasa pun memang aku perlu upgrade diri. Sebab tu aku macam ya, tak boleh lah nak macam duduk diam saja macam tu kan. So aku kena buat something lah nak upgrade diri aku. So dapat dah kena. Aku semalam saja je macam aku buat ni lah, ada masak-masak sikit. Lepas tu terus aku post kat grup aku punya kondo ni. Kat grup Facebook kondo ni. Tiba dah ada orang beli. Kau jual lah benda ni? Aku jual ada makanan. Macam tu senang je. Satu hari dah dapat ni lah. Total boleh dapat RM50 lah. Macam tu je. Dah okey tu duit poket kan? Saja nak cuba kan sebab ramai duk cakap nak buat bisnes, nak jual makanan dia. Lepas tu aku pun macam okay, challenge lah. Lepas tu wife aku pun push lah. Buatlah. Lepas tu aku buat betul ada juga orang beli. Surprise juga lah. Itu ada perasan kau post dekat kau punya timeline yang lasagna kan, dah silap kan? Ni macaroni and cheese. Macaroni and cheese, sorry. Itu pun instead of boleh je nak buat sendiri tapi still orang nak beli juga. Padahal kau tadi aku tak guna marketing pun. Macam aku rasa tak adalah skill marketing yang aku ada sekarang ni aku guna untuk jual makanan tu. Aku post dekat ni je. Ada lah macam storytelling kan. Sebab dalam group tu ramai je menjual. Jual makanan kan. Tapi tak ada sambutan. Tak tahulah is it dia punya apa yang dijual tu ke apa. Tapi aku punya experience in marketing apa semua tu storytelling ke apa kan. Cara aku post dalam group tu aku ceritalah aku dulu duduk US 10 tahun. Lepas tu selalu makan macaroni and cheese. Lepas tu ni dekat Malaysia pun buat juga. Lepas tu saya tengah open order ni, siapa nak? Lepas tu ada yang nak. Lepas tu ramai ni kan. Lepas tu dia orang cakap sedap. Siap yang beli tu dia komen balik, dia cakap sedap. Siap. Ni upload gambar anak dia makan macaroni and cheese kan. Lepas tu tiba hari ni pun ada lagi orang. Sebab dia dah jadi macam dia jadi social proof kan. So senangnya dah dapat duit. Tak pasal cuma nak jadikan tu satu business untuk apa consistent income tu mungkin akan ambil require more effort lah kan. Betul. Tapi it's okay lah, macam kena start somewhere kan. Ya. Ni macam
komplain benda-benda ni apa, Gary V lah. Kalau kau follow Gary V kan, dia paling tak suka orang cakap-cakap je komplain tu lah, komplain ni kan. Dia nak ambil kau orang buat. Dia konsep macam tu lah. Ya. Aku pernah tengok dia, ada orang interview dia pasal dia komplain lah macam kau cakap. Dia komplain, tak silap aku masa tu dia komplain pasal apa lah. Dia pasal pasal investor dalam bisnes kot, tak silap aku. Lebih kurang macam tu lah kan. Sebab Gary Vee kan, yelah dia bagi tahu pasal investor dalam bisnes buatkan kau grow apa semua. Lepas tu yang komplain tu pula tak silap aku, dia macam argue benda tu kan, sebab dia tak pegang besar apa semua. Aku tak ingat tapi video tu gila. Lepas tu Gary Vee macam kenakan dia lah, kalau macam tu awak tak perlu dulu, awak stay je dengan apa yang awak ada, dia kata. Kan? Kau stay je kat, kau stay je. Kalau itu yang kau nak, stay je. Macam tu konsep dia. Aku suka lah, tapi dia kasar sikit. Macam dia okey tau. Kalau kau selesa dengan kau sekarang kan, in your situation sekarang kau selesa, tak ada masalah. Tak ada masalah sebab yalah macam bukan semua orang nak buat bisnes besar-besar jadi kaya ke apa kan. Kadang kita nak survive je, kita nak ada duit kita nak ada extra pocket money je kan. Benda macam tu. Tu tak ada masalah pun. Macam Gary Vee sendiri pun dia tak kisah benda tu. Tapi bila orang komplain macam kau komplain pasal kau punya hidup lah ni apa kan, macam-macam kau komplain, dia yalah betul lah. Macam aku pun lama-lama macam kalau kau nak komplain, kau buatlah something. Kau tak nak buat something, janganlah komplain tu je. Kan? Betul tak? Simple je. Konsep dia tu bagus lah. So bagi aku sepatutnya dia sama macam apa yang berlaku ni lah kan. Instead of kita komplain, kita cari alternatif lah. Tapi aku suka dengan usahawan, kebanyakan usahawan lah kan. Diorang bukannya dia ada yang komplain duduk diam, lepas tu duduk komplain kerajaan tu. Itu lantak diorang lah kan. Sebab diorang pilih nak komplain. Tapi apa yang aku nampak trend dia yang tak komplain, yang tukar bisnes dia pergi online apa semua secepat yang boleh. Ramai je. Tengok sampaikan parcel pun post laju tak hantar-hantar lagi. Yelah, macam wife aku buat bisnes kan, perfume kan. Macam masa awal-awal PKP tu, kalau tengok data memang drop lah. Obvious gila drop. Lepas tu memang time tu fikir macam alamak macam mana ni, orang pun tak nak spend duit kan. Lepas tu fikir macam deliver My Dispatch ni kan, kita punya target audience businesses kan. So customer kita pun businesses. So fikir perspektif diorang pula, alamak diorang pun tak ada customers kan, mesti susah kan nak dapat customer time ni kan. Lepas tu masa tu aku pun decide aku nak fokus SEO. Aku nak fokus improve SEO untuk business perfume wife aku. So aku pun study lah, walaupun aku dah tahu dah sikit-sikit kan. Tetapi in terms of betul-betul e-commerce punya aku tak berapa nak ni sangat. Aku punya background more to B2B SaaS kan, tech startup punya marketing kan. So aku pun study lah, tengok video, ada satu video ni kat YouTube, Income School apa dia punya YouTube dia. Okay. Memang best gila. Tapi benda yang diorang ajar macam SEO, blogging untuk dapatkan income. Macam jadi blogger semua tu. Tapi dia punya content dia tu aku ambil, aku proses, aku adjust sikit untuk e-commerce. So aku pun apply lah dekat aku punya perfume tu kan, perfume website tu. Lepas tu adjust sikit je, dalam masa 2-3 hari dah ada efek dia, dah naik.
Pasal seronok ni. Buat lagi kan. Buat lagi pasal sampai sekarang naik lagi. SEO saja masa tu. Pasal macam dahsyat gila, lagi better than before COVID ni. Lagi better Lagi better dari segi ni lah traffic to website, SEO tu. So macam tak ada lah teruk sangat kan. Macam orang spend duit juga. Lepas tu moratorium lagi. Agak-agak tak tahulah dia orang macam dah tak payah bayar loan ke apa kan. Lepas tu dia orang lagi spend beli online. Ya betul. Aku rasa macam tu kot dia orang fikir. Macam volume deliver pun naik. Selepas lah bulan 4 macam tu. Tapi bulan 3 tu still macam drop kan. Sebab agak-agak orang terkejut. Panik kan. Kena simpan duit tu biasa lah. Lepas tu lama-lama still boleh spend banyak. Sebenarnya banyak lagi extra duit sebab tak keluar makan. Betul. Masak ni. Aku tak delivery pun aku tak buat. Aku tak ada beli delivery pun. Ya, cuma ni lah groceries. Groceries semua online lah. Beli buah ke apa. Sonok juga tengok orang buat live dekat Facebook. Jual buah, jual ikan, jual ayam, daging. Buat live kat Facebook kan. Macam ni memang orang take advantage of the opportunity. Dia nampak opportunity tau. Bagus lah. Sebab kalau dia buat macam tu, baru lah orang tahu, walaupun sebab tengah online kan, baru lah tak ada dia orang tahu ada orang yang buka jual juga barang-barang orang walaupun time macam tu kan. So dia boleh order online. Tak adalah dia fikir nak kena buat website ke apa, dia just ambil benda yang dia tahu, which is Facebook. Dia tahu Facebook, dia tahu buat live, dia just promote dekat live macam tu lah. Dia share dia punya video dekat group warga Puchong ke apa kan. Lepas tu dah kat situ dia yang take opportunity, tengok dia punya business dia naik. Compare tu orang lain, alamak macam mana ni kan, macam mana nak survive. Tapi tu lah, dia macam tak boleh nak salahkan dia orang enggak sebab mungkin dia orang tak nampak kan. Dia tak nampak macam mana nak buat digital marketing kan. Lagi satu mindset sesetengah kan. Itu lah, harapnya adalah staff ke anak dia orang ke yang itulah tu. Even sebelum COVID ni, tu one of aku punya personal mission. Macam nak educate orang in terms of going digital ni. Tapi bagi aku macam going digital doesn't mean kita kena terus canggih buat website ada apa kan. Kalau tak mampu nak buat, then it's okay, ada cara lain. Slow lah kan. Belajar ni dulu, lepas tu next belajar ni. Kalau tak nak belajar benda ni, tak ada masa ke apa, hire je lah orang kan. Hire orang, ambil lah anak ke apa kan, anak saudara mara ke apa kerja, okay, suruh dia belajar benda ni, lepas tu buat kan, implement kan. Tu pun boleh juga. Tapi slow lah kalau tak mampu kan, tak mampu nak buat. Betul. Ya. So mungkin tu boleh jadi topik discussion lain kali lah. Itu yang lebih lagi lah kan. Ni pun nak sampai sejam lah ni, 50 minit lah. Aku rasa ada apa-apa lagi tak nak cerita? Itu lah topik hari ni. Pasal career kan. So kau dah jelaskan pasal apa yang kau tengok dekat employer. Lepas tu apa pula yang aku buat untuk upgrade skill aku. So bagi kau rasa, aku nak tahu juga advice kau juga kan, untuk orang-orang lain kan. Apa yang kau rasa relevan untuk, aku bukan nak tipu, dia still ada lah peluang pekerjaan tu, tapi dia orang kena compete lah. So apa yang dia orang kena buat, apa yang dia orang kena buat sebenarnya, instead of dia orang fikir pasal dia orang dah kena buang kerja, dia orang nak macam dah stress pasal kena buang kerja apa semua, tapi apa yang sebenarnya dia orang kena buat
Tapi ni yang akan bantu diorang mungkin untuk dapat kerja ataupun mungkin dapatkan income lain kan untuk diorang. Mungkin tu lah, dia benda ni quite tough jugalah, macam mana tak ada something yang 100% kena buat macam ni. So aku tak sure lah, tapi bagi aku kalau if you are in that situation, first of all kena alert. Alert maksudnya alert dengan industri, alert dengan surrounding. So bila guna Facebook tu, tengoklah siapa yang cari kerja, sebab tak tahulah maybe circle aku ke apa, sebab aku selalu nampak orang still tengah cari kerja, bukan cari kerja, vacancy. Cari pekerja. Company yang ada yang tengah cari pekerja kan. Ada vacancy sekarang ni. So first of all kena alert benda tu. Kalau kau tengok dekat Job Street ke, kat Indeed ke apa, ramai lagi yang still advertise untuk cari staff. Walaupun dah kurang compare to before, tapi still ada. So stay alert dengan benda tu. Dari segi competition tu, bagi aku instead of macam kita kena go for everything tau. Usually macam fresh grad ke apa, orang yang tengah cari kerja, dia akan apply semua dah harap mana dapat tu, harap mana-mana dapat lah kan. So apply je semua. So bagi aku punya advice is sharpen the axe lah. Maksudnya polish kau punya skill and then really put effort on company yang kau nak apply tu. Based on kau punya assess balik diri kau. Kau nak career macam mana, kau nak ada skill apa. So sementara tunggu interview ke, tunggu dapat kerja ke apa, polish benda tu at the same time kan. At the same time study lah. Buat macam aku cakap tadi. Kau tengok, kau baca description dia betul-betul. Macam dia minta SEO. Kau belajar lah SEO. Tadi aku cerita kan, memanglah aku ada experience in SEO semua tu, tapi not specific into that industry. So aku pun pergi YouTube, aku tengok. So benda-benda tu lah. So first stay alert and then polish your skill and then really pick your battles lah. Kau nak jadi apa? Kau nak digital marketing, kau nak expert in Facebook ads, kau belajar Facebook ads je. Kau nak expert in social media marketing, kau study social media marketing je. And then kalau tak boleh juga, try build portfolio through maybe freelance. Freelance pun viable option juga. Kau boleh freelance, editing boleh freelance sekarang ni. Paling senang jadi social media manager. Social media manager paling senang. Kau offer orang buat ni je, buat Facebook page. Buat Insta untuk mana-mana company ni kan. Kau tengok, kedai ni tutup. Nak tak saya buatkan IG? Boleh jual online. Buatkan je lah. Ataupun buat dulu. Ni saya dah ada buat IG untuk your business. Dah ada orang minat. Dia pun seronok. Berapa charge sebulan? Cakap saya ni trial, so saya bagi free dulu. Something like that lah. Nak cakap exactly kena buat apa tu mungkin susah, tapi stay alert, study kan. Ya, aku faham. Aku rasa mungkin aku pun akan sama juga cakap apa. Aku rasa boleh dah, apa orang kata, dah nak sedih kejap tu boleh. Lepas tu buang, dah safe upgrade macam apa yang aku buat hari tu lah. Aku rasa itu terbaik kot. Yeah. Okay. Alright, so aku rasa tu dah cukup sejam dah. So benda ni, episode ni actually akan jadi podcast. So boleh dengar podcast boleh dengar nantilah, tapi kita akan biar dekat live ni, Facebook live. So stay tune untuk next episode lah. InsyaAllah every week kita akan ada sembang-sembang macam ni dan kita akan invite lagi guest. Alright. Assalamualaikum.
Okay semua, Assalamualaikum juga.